Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung kuliah kita pada malam ini, walaupun kita janji pada minggu depan kita terlepas. Hadis yang berikutnya dalam kitab Al-Taharah, bab adab qada'il hajah, dari kitab Bulughul Maram. Wa 'an Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih. Daripada Salman radhiyallahu anhu katanya, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya la itu dia bagi taukid, qad pun laqad benar-benar sungguh telah menghalang, telah menegah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah telah menegah kami, an nastaqbil al-qiblata, untuk kami menghadap ke arah kiblat, menghadap kiblat, bi ghaidin au baulin, ketika membuang air besar ataupun ketika membuang air kecil, ketika kencing bau. Au nastanjiya bil yamin, atau kami beristinja dengan tangan kanan. Au an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar, ataupun beristinja kurang daripada 3 biji batu. Au an nastanjiya bi raji'in, atau kami beristinja dengan ketulan najis raji', najis haiwan. Dia terjemah apa? Kita Indonesia. Kotoran haiwan. Maksud raji' ni najis haiwan. Najis yang dia buang, yang haiwan buang. Macam tai lembu, tai apa ni, atau raji'. Aw'amil, ataupun dengan tulang, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, dalam kitab Al-Ashtibah. Imam Muslim meriwayatkan hadis. Okey. An Salman radhiyallahu anhu qala, daripada Salman radhiyallahu anhu katanya. Salman adalah Salman Al-Farisi. Dia adalah merupakan sahabat Nabi daripada orang Parsi. Dikenali dengan Salmanul Khair. Salmanul Khair. Sebahagian orang dia ingat Salmanul Khair tu dengan Salman Al-Farisi tu dua orang yang berbeza, sebenarnya orang yang sama. Kalau disebut Salmanul Khair, Salman yang sama. Disebut juga nama, dipanggil dia juga Salmanu Ibnul Islam, Salman Ibnul Islam, Salman anak Islam. Pasal apa Salman ni jadi istimewa sikit?
Sebab Nabi SAW dia di Mekah. Mekah tu environment dia dikelilingi oleh orang Arab. Sementara Salman adalah merupakan orang Parsi. Nabi ni sahabat-sahabat dia bukan daripada satu bangsa sahaja. Ada orang Parsi seperti Salman. Ada orang Habsyah seperti Bilal Al-Habsyi. Dan Nabi SAW berutus surat dengan Najasyi. Dia orang Habsyah. Suhaib Ar-Rumi, walaupun orang bincang tentang dia Rom betul ke duduk di Rom, tapi ada dikaitkan dengan orang Rom. Apa yang penting ialah Nabi SAW mempunyai sahabat-sahabat yang bukan daripada orang Arab. Bahkan Nabi mempunyai isteri yang bukan orang Arab. Siapa dia? Safiyah binti Huyai, iaitu isterinya daripada bangsa Yahudi. Ini menunjukkan Islam bukan satu agama perkauman. Islam bukan agama perkauman. Dia tidak menyalahkan manusia itu kerana warna kulit dan kaumnya. Kerana warna kulit dan kaum bukan pilihan seseorang. Seseorang tidak boleh menentukan kaum pilihannya untuk lahir, dan tidak boleh menentukan, tidak mampu menentukan warna kulitnya untuk lahir. Maka agama melarang kita menghina orang disebabkan kaum dan warna kulitnya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kamu laki dan perempuan, kabilah-kabilah berpuak-puak, supaya kamu kenal mengenali antara satu sama lain. Maka agama daripada dulu prinsipnya tak perlu diajar. La fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jamiyyin ala arabiyyin wala ahmarin ala aswad wala aswad ala ahmar illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab atau orang ajam. Non Arab, bukan Arab. Orang yang bukan Arab ke atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang kulit merah atau orang kulit hitam. Tidak ada kelebihan orang kulit hitam atau orang kulit merah, melainkan dengan takwa. Good character, akhlak yang baik, kesantunan, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah menentukan kelebihannya, bukan dengan wang ringgit dan keturunannya. Maka kita kena ingatkan diri kita sebagai orang Islam. Islam ini bukan milik orang Melayu. Islam adalah untuk semua. Kita marah kepada orang disebabkan perbuatannya, bukan disebabkan warna kulitnya. Dalam isu-isu mutaakhir ini, kita harap orang Islam rasional, jangan duk marah kat orang jenis puak hitam, kulit hitam, jangan hina kulit orang. Dalam Islam pun ramai orang Islam yang ada kulit hitam, ada kulit putih. Kita hanya marah orang yang terlibat saja. Hatta Islam dalam peperangan, dia tidak berperang di luar daripada medan. Nabi SAW larang dalam peperangan. Nabi bagi tahu, jangan bunuh wanita. La taqtulul mar'ah, jangan kamu bunuh perempuan. Walal wildan, jangan bunuh anak-anak. Wala ashabus sawami', jangan bunuh orang-orang yang beribadat di tempat rumah ibadat. Dalam hadis lain, wala asifan, kawan yang kerja dengan tentera, bahagian tukang masak, sapu tampah yang tak terlibat dengan peperang, tak boleh dibunuh dalam Islam. Tengok Islam, adab. Dia tak bunuh orang yang tak terlibat, yang tak bergaduh dengan dia. Bahkan tawanan perang pun dia tak bunuh. Sebab tu kita tak boleh terima bila bunuh orang yang tak terlibat. Islam, akhlak Islam. Dan orang Islam pun kena ingat, ini disiplin di dalam Islam. Kita takkan lakukan hal-hal yang seperti itu. Kita takkan kerana kita marah kepada satu orang yang buat salah,
Umpama dalam isu sekarang ni, ada orang marah kepada apa yang berlaku pada anggota bomba tu, kita tak boleh pi pukul, pi bergaduh, pi lakukan kekejaman kepada orang yang tak terbabit, yang tak terlibat dengan hal-hal yang seperti itu. Nabi SAW memerangi Yahudi di Khaybar. Huyai bin Akhtab antara kepala Yahudi, Nabi lawan dia. Tapi anak dia Safiyah binti Huyai, isteri Nabi SAW. Kerana Islam satu agama yang tak akan menyalahkan pihak yang tak terbabit. Ini kena ingatkan kepada orang Islam, dalam apa suasana dia marah sekalipun, dia jangan babitkan orang yang tidak terbabit. Orang yang tak terbabit, yang santun, yang sopan, yang tak melakukan kesalahan dan jenayah, kita tak boleh jadi macam orang yang buat jenayah, mereka buat pada siapa-siapa saja. Balik kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Saya nak cerita sikit tentang Salman ni, kerana Salman ni cerita dia menarik. Sebahagian kita mungkin tahu tentang Salman, tapi nak cerita macam mana dia daripada Parsi tu. Parsi ni orang Melayu, kadang-kadang dia tak tahu tentang negeri bangsa-bangsa ni. Dia tengok orang Iran, dia kata tu Arab. Iran bukan Arab. Iran bangsa Parsi. Parsi ni lain daripada Arab. Walaupun huruf dia tu banyak yang sama lah huruf, tapi dia ada huruf-huruf yang mana Arab tak ada. Dia cakap pun Arab tak faham, Arab cakap pun dia tak faham. Dia kena belajar walaupun ada perkataan yang sama. Dari segi root, akar bahasa, lughah samiyah, akar bahasa sama. Ini siapa yang belajar lughah dia akan tahu semetik yang sama daripada Yahudi, daripada Arab, daripada Parsi. Tapi ini bangsa yang berbeza dan mereka bersaing. Orang Parsi terkenal dengan ada agama, iaitu agama Majusi. Agama Majusi. Salman Al-Farisi, bapa dia panggil Dihqan, dia panggil ketua kabilah dia lah, duduk di kampung dia di Parsi sana. Di Asfahan. Isfahan di Iran. Iran lah, dia orang Iran. Sebab tu geng-geng Syiah ni, Iran ni, Salman dia tak condemn. Yang ni orang dia. Dia ada perkauman sikit. Salman Al-Farisi daripada sana. Bapa dia kepala dalam kaum dia. Bapa dia ni, dia kata sayang kat dia ni macam dengan sayang kat anak ni, sayang sampai macam mana buat kat anak dara. Tak bagi pi mana, duduk di rumah, hantar, sayang sungguh kat dia. Jadi pak dia hantar dia fi kat dia, fi kat tempat ibadat lah, kita panggil macam kuil lah, pasal dia agama Parsi. Hantar dia pergi ke sana supaya dia belajar agama Majusi. Dia orang Parsi, belajar agama Majusi. Bila dia pergi, dia belajar, pergi balik. Dalam perjalanan tu, dia nampak ada satu tempat ibadat lain, iaitu gereja Kristian. Jadi dia masuk ke dalam gereja itu, dia tengok orang-orang Kristian Nasara beribadat. Dia kata agama Kristian ni lebih bagus daripada agama Majusi. Daripada agama sembah api ni, yang ni lebih bagus. Jadi dia tersangkut duduk di situ, duduk pak dia pagi sampai ke petang, duduk belajar agama Kristian tu. Dia nak jadi macam Kristian, dia suka. Ini saya nak tunjuk tuan-tuan bagaimana manusia apabila mencari kebenaran. Bapa dia cari tak jumpa, apa dia tanya, pergi mana? Dia kata, aku tengok gereja Kristian lebih bagus daripada agama kita. Pak dia marah.
Pak dia marah. Pak dia cakap Parsi lah, tapi Salman cerita balik, dia cerita dalam bahasa Arab lah. Pak dia kata hadha din khairun min alladhi nahnu alaih. Agama Kristian ni lebih baik daripada agama kita. Pak dia kata, ai bunai, laisa fi dhalika dini khairun. Tak ada apa-apa kebaikan dalam agama Kristian. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Agama kau, agama tok nenek kau lebih baik daripada mereka. Ini kita nak kena tahu. Kadang-kadang orang mempertahankan sesuatu perkara bukan kerana benar ataupun salah. Ada orang yang baik, tapi apabila bertembung dengan kepentingan dirinya, yang itu dia tak tahan. Dia tidak bersikap rasional. Dia mempertahankan apa yang salah kerana dia ada kepentingan dia. Dia tengok Salman, anak dia duk berkenan ke agama Kristian. Dia rantai Salman. Jangan pergi dah mengaji. Kalau pergi mengaji tak jadi. Salman tulis surat kepada kepada gereja tu, kata kalau datang, dia tanya, lu gereja ni di mana lagi tempat yang boleh belajar agama Kristian ni, Nasara ni? Dia kata kena pergi ke Syam, kena pergi ke Syria. Di sana tempat agama Kristian. Dia kata kalau sekiranya ada rombongan daripada Syria datang, kau bagi tahu aku nak ikut mereka. Jadi daripada situ, dia pun bila wakil daripada rombongan Syria datang, Kristian, mereka tulis dia usaha pelepah diri. Dalam sebagian riwayat kakak dia lepaskan dia. Dia lepaskan diri dia, dia ikut rombongan Syria tu, tinggal pak dia. Kan senang ni, pengorbanan pak dia, sayang dia. Dia tinggalkan bapak dia pergi ke Syria. Pergi nak menuntut dengan agama Kristian. Pergi ke gereja. Dia sampai di gereja tu, dia menuntut dengan padri tu, belajar ibadat. Dia kata dia tu sejahat-jahat padri. Dia ceramah supaya orang sedekah, duit yang orang sedekah tu dia tak bagi ke orang, dia simpan kat dia. Ni cerita ni lama dah. Baru 2-3 hari ni. Orang pun pakat semangat lah dengar dia ceramah, sedih apa semua, pakat bagi sedekah. Banyak duit dia. Sampai dikatakan 7 kolah emas dia simpan duit orang. Bila hari dia mati, orang semua sedih nak simpan dia. Salman duk jaga dia. Salman tengok daripada Majusi pergi ke Kristian, dapat pengalaman tu pula. Tapi dia tak lari. Dia bagi tahu mereka semua. Dia kata, tuan-tuan semua, orang yang tuan-tuan rasa bagus ni bukan bagus sebenarnya. Dia bukan duit-duit yang tuan-tuan bagi ni, dia ambil simpan kat dia. Dia ambil simpan kat dia. Mereka kata, apa bukti kau? Dia ajak jemput mereka tengok. Tengok duit punya banyak. Mereka marah. Daripada nak simpan jenazah dia, mereka ambil salib jenazah dia. Ganti di tempat dia tu, satu orang ganti padri tu. Dia kata, aku tengok tak ada orang yang lebih baik daripada dia ni. Kuat ibadat, kuat solat, zuhud pada dunia. Dia kata, fama ra'aitu rajulan la yusalli khams ara annahu afdala minhu azhadu fid din fi dunya wala alghabu fil akhirati wala adabu lailan wa nahara minhu. Aku tak tengok satu orang pun yang tak sembahyang 5 waktu, yang bukan orang Islam lah, selain daripada orang Islam, aku tak pernah tengok lebih baik daripada dia ni. Ni Salman cerita masa dia ada Islam. Dia kata sangat zuhud pada dunia, sangat inginkan akhirat, sembahyang malam, siang beribadat, bagus dia. Tiba-tiba dia nak mati. Bila dia nak mati, Salman tanya, kalau kau mati ni, aku ni nak pergi mengaji dengan siapa pula?
Cuba tengok manusia cari kebenaran. Dia kata, aku tak tahulah siapa-siapa yang ikhlas dengan agama ni. Yang aku kenal, ada satu lagi orang di Mosul, di Iraq. Al-Mosul bil Iraq. Mosul lah, kita panggil Mosul. Mosul ni dalam daerah Ninawa, Iraq. Dia tak kau pergi di sana ada orang boleh pergi sana. Dia kata pun tengok orang baik juga, seorang padri yang baik, ibadat, orang saleh. Dia pun dah umur lanjut. Dia tanya kawan ni pula, kau ni kalau dah mati, aku nak pergi mengaji kat siapa pula? Dia kata kau pergi pada satu orang di Nasibin, satu nama tempat, jauh juga, pergi. Di situ pun tak apa lama. Habis di situ dia kata, ni dah sampai ke Iraq, nak patah balik pula. Kalau kau mati nak pergi kat siapa? Kata kalau aku mati, kau pergi kepada satu orang yang berada di Amuriyah. Amuriyah tu balik ke Syam balik, kawasan Rum. Salman pun pergi mengaji dengan dia tu juga. Masya Allah. Yang kata manusia cari kebenaran. Lepas mengaji dengan dia tu pun nak meninggal. Dia tanya, kalau kau meninggal, aku nak pergi mengaji dengan siapa pula? Siapa pula aku nak pergi jumpa untuk belajar ni? Dia kata, aku tak nampak dah ada siapa di atas agama ni. Ustaz penceramah ramai lah, kan? Tapi hak betul-betul ni, dia kata dia tak nampak agama tu adalah padri-padri lain. Tapi masa ni aku dah rasa berdasarkan kitab-kitab, kitab yang aku baca ni, Nabi akhir zaman ni dah nak keluar. Saya tanya, dia keluar di mana? Yakhruju bi ardil Arab. Dia keluar di bumi Arab. Ni bumi Rom, kenapa di bumi Arab? Muhajiran ila ardi baina harratain bainahuma nakhl. Kemudian dia berhijrah ke satu bumi antara dua batu hitam, dan di tengah-tengah keduanya itu pokok kurma. Mana tu? Madinah dua keliling kalah daripada dua bukit hitam. Di tengah-tengah dia pokok kurma. Bihi alamat. Dia kata Nabi ni dia ada beberapa tanda. Ya'kulul hadiyata wala ya'kulus sadaqata. Dia makan hadiah, dia tak makan sedekah. Itu tanda dia. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua bahu dia ada tanda khatam, tanda kenabian. Dia kata fa in istata'ta an talhiqa bitilkal bilad faf'al. Kalau kau mampu nak pergi ke sana tu, pergilah. Daripada Parsi tu, bukan daripada Padang Besar. Daripada Parsi, jauh Parsi tu, Iran, nak pergi ke Mekah tu. Salman pun dia ada duit-duit sikit. Dia tengok pedagang-pedagang Arab. Dia tanya, mana pedagang Arab? Dia kata, boleh tak bawa aku pergi ke negeri hampa? Aku bayar kat hampa. Dia bayar kat mereka. Sampai dah dekat nak sampai, mereka zalimi dia. Tangkap dia, buat hamba, jual. Kalau kita sah, aku nak pergi mengaji pun tayar motor tak masuk angin pula, kan? Tak ada angin pun bebai lah, tak pilah malam ni, kan? Janji minggu lepas nak balik, dia lepas mana tu masuk TV bawa lah, tak main pula dah. Macam mana orang nak mengaji?
Ini berapa orang punya nak mencari Tuhan, nak mencari kebenaran. Mas, tak ada lah. Berapa orang tadi kemudian nak pergi sampai ke situ, dia tangkap dia, dia jual. Tangkap jual ke Yahudi. Akhirnya dapat ke Yahudi daripada Bani Quraidah. Dia nak pergi Mekah. Dapat Yahudi Bani Quraidah ni, bawa dia pergi Madinah. Jadi bila jadi hamba ni, kena kerja jenis tak ada gaji ni, tuan boleh pukul, boleh apa. Kerja dia tanam kurma. Dia pandai tanam kurma. Dia duduk di Madinah. Satu hari kata aku duduk di Madinah. Duduk di atas pokok. Dengar anak saudara tuan dia ni, tuan yang Yahudi ni lah, kan? Yang mai habaq kata, habislah kita. Innahum an yajtami'una fi rajulin yad'i annahu nabi. Dia fi Quba, bi Quba yajtami'u ala rajulin bi Quba yad'i annahu nabi. Sekarang ni musnah. Mereka ni sekarang duk berimpun terhadap satu orang lelaki di Quba yang mengaku dia sebagai Nabi. Salman ni tujuan daripada jauh yang tu dia mari. Dia dengar kata satu orang mari daripada Mekah mengaku jadi Nabi, duduk di Quba. Daripada atas pokok dia terjun timpa tuan dia. hampir timpa tuan dia, marah tuan dia. Dia kata, apa kau kata? Di mana dia sekarang? Tuan dia bubuh penampak ke dia. Dia kata, malaka wali hadha. Apa kaitan kau dengan ni? Aqbil ala amalik. Pergi buat kerja kau. Masuk campur orang cakap. Dia kata, falaka amani lakmatan syadidah. Pukul aku dengan pukulan yang dahsyat. Dia tak apa. Habis dia kerja nanti, dia simpan makanan, kurma hak bahagian dia. Petang dia pergi kepada Nabi SAW. Dia pergi tengok Nabi. Orang duk berimpun tu, dia pergi. Dia kata, balagani innahu qad balagani innahu qad balagani annaka rajulun salih. Sesungguhnya telah sampai cerita kat aku engkau seorang yang saleh. Dia kata kat Nabi. Saleh ni orang baik lah. Bahasa Arab. Orang saleh, engkau orang yang baik. Wa ma'aka ashabun lak. Kau ada dengan sahabat-sahabat kau. Ghuraba. Mereka orang asing. Kemudian dia kata, wa hadha syai'. Yang ni ada sikit dia kata. Wa hadha syai'un kana indi lis-sadaqah. Ni ada sikit barang aku nak bagi ni, buah ni sedekah. Pasal dia ingat tak? Tok guru dia abang-abang tu. Sedekah. Dia kata dia tengok Nabi SAW ambil. Nabi kata kat sahabat-sahabat dia, kulu. Wa amsaka yadahu falam yakul. Dia pegang tangan dia, dia tak makan. Salman kata, hadhihi wahidah. Ni satu. Hari tu dia, tok guru dia abang, betul. Sedekah dia tak makan. Tu encak cari kebenaran. Duk apa lama pula Nabi dah mari ke Madinah, dia pergi jumpa Nabi pula. Dia kumpulkan kurma hak bahagian dia, dia bagi kepada Nabi SAW. Dia pergi ke Nabi, dia kata, ini ra'aituka la ta'kulu sadaqah. Aku tengok engkau tak makan sedekah. Fahadhil hadiyah akramtuka biha. Ni hadiah, aku muliakan kau. Dia tengok Nabi, fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi fa'akala Rasul, Nabi pun makan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan yang tu dan bagi orang. Dia kata, yang ni yang kedua. Jadi dua dah. Tak makan sedekah, makan hadiah. Yang ketiga, apa dia? Tak ingat dah. Apa dia? Ada tanda.
Dia kata dia hadir tengok Nabi SAW pergi tengok jenazah. Tapi Nabi ni dia pakai rida, dia pakai selendang. Selendang kain sebail dia pakai. Duk nak tengok tak nampak. Nak tengok tak nampak. Masa tu Nabi di Baqi'. Nak tengok tak nampak. Kemudian dia kata, bila dia duk pusing-pusing, Nabi SAW pun selok bagi dia nampak. Dia tengok-tengok ada tanda isi yang timbul ni di antara dua bahu Nabi SAW. Kerana Nabi tahu kata dia duk cari tu, Nabi buka rida dia. Dia pun pergi, dia cium belakang Nabi SAW. Nabi pusing dia, segera dia duduk di depan. Kemudian dia pun masuk Islam. Tak apa lama Nabi tanya kau buat apa? Dia bagi tahulah cerita dia. Nabi suruh sahabat-sahabat lain, panjanglah sambung cerita, tolong dia, bantu dia sehingga dia bebas daripada jadi hamba. Nabi balik dari peperangan, Nabi bagi satu batu kat dia, yang ada harga, yang ditimbang, yang mana dengan tu. Dan sahabat-sahabat lain tolong tanam pokok. Dia panggil hamba mukatib ni. Hamba mukatib ni dia hamba mukatab, dia ditulis kepada dia supaya dia ni kalau dia dapat tunaikan hutang-hutang dia dapatlah untuk dia dibebaskan diri sebagai hamba. Maka masuklah dia sebagai Islam. Di dalam peperangan, dua peperangan dia terlepas, tapi peperangan Khandaq dia masuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan, satu orang jauh nak boleh masuk Islam. Jauh. Tetapi manusia ni apabila dia mencari kebenaran, dia akan menemui kebenaran. Dia akan menemui kebenaran. Dan pada hari kita ada bahagian daripada kebenaran, mungkin tidak semuanya. Daripada dia nak beragama, agama awalnya Majusi. Kemudian dapat Kristian, itu yang terbaik yang dia ada. Dia amalkan Kristian. Lepas amal pun rasa tak cukup lagi, pi cari lagi. Sehingga akhirnya Allah angkat satu-satunya orang Parsi dalam seluruh bangsa Parsi yang besar, orang menyebut Salman Al-Farisi. Sepanjang sejarah. Sebab itu Allah Ta'ala tak hilangkan manusia yang mencari kebenaran. Bila ada hati manusia, jiwa cari kebenaran, dia jumpa kebenaran itu. Sebab itu apabila manusia tak bertemu dengan kebenaran, kemungkinan walaupun zahir kita tengok macam saya ni ceramah lah apa, itu zahir. Jiwa tak tahu lagi. Hakikat Tuhan saja yang tahu. Zahir mungkin nampak macam bagus. Di sisi Allah, Allah Maha tahu. Kadang-kadang orang kita tengok teruk, perangai, banyak maksiatnya, tapi pada akhir hayatnya dia datang pulang kepada Allah. Jadi orang yang bertaubat, jadi orang yang saleh. Kita terpinga-pinga, dia ni dulu hantu pun kalah. Lah ni kita malu dengan dia. Sebab Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam setiap jiwa insan. Apa yang kita tak tahu. Sebab tu kadang-kadang sebahagian kita, sebab tu saya selalu sebut apa tempat, hidup ni bukan novel. Novel, penulis novel dia tulis, dia buat watak A, watak B. Kita tengok drama, orang baik, orang jahat, orang baik akhirnya menang. Itu drama. Dalam hidup ni nampak macam orang ni macam tak menang, di sisi Tuhan dia menang. Nampak macam dia tak betul, tapi tengok Tuhan pulangkan dia ke jalan yang betul. Nampak macam betul, tapi tengok ada keadaan tertentu dia menolak kebenaran. Sebab itu kita tak henti menyebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bagi petunjuk pada jalannya. Salman lama dia cari kebenaran, ikut-ikut, Masya Allah, jumpa Nabi. Nabi sebut, Nabi puji, Salman minna ahlul bait. Salman daripada kami, ahlul bait, daripada ahlul bait. Yang tu yang Syiah betul.
Dahlah Parsi Ahlul Bait pula dapat dia punya gelaran tu. Ha? Nabi puji dia. Nabi tepuk bahu dia. Fadarafa ala katifi Salman. Nabi kata, "Lau kana ad-din 'inda Suraya la tanawalu rijalun minal furs." Jika agama itu berada di bintang Suraya, nanti akan dicapai oleh lelaki-lelaki daripada Parsi. Iran kata dia lah. Tak, Parsi ni bukan Iran saja. Abu Hanifah Parsi. Tu daerah Samarkand, ha? Termasuk Al-Imam An-Nasai, Al-Bukhari, dan semua tokoh-tokoh ni Parsi. Hadza wa qaumuh, ini dan kaumnya. Dia meninggal Salman Al-Farisi pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan. Sebagian kata tahun 33, ada tahun 34 Hijrah. Cuma yang saya nak tengok, tuan-tuan pernah tahu, saya pernah cerita, bila Salman ni nak wafat, nak meninggal, Sa'ad bin Abi Waqqas ziarah dia. Tengok Salman menangis masa nak meninggal. Artinya Salman hidup 20 tahun lebih selepas Nabi wafat. Bila dia menangis, Sa'ad tanya dia, "Wa ma yubkika ya akhi?" Pasal apa kau menangis wahai saudara? "Alaysa qad sahibta Rasulullah, alaysa kadza wa kadza wa kadza." Takkah kau dulu dah bersahabat dengan Rasulullah? Dulu Rasulullah macam ni. Perang Khandaq, buat parit tu Salman yang cadang. Tidakkah begini, tidakkah begini? Kata Salman, "Ma abki dhinnan lid dunya wala karahiyatan lil akhirah." Aku ni tak menangis kerana itu semua. Taklah menangis kerana cinta dunia, tidak juga menangis kerana takut nak mati akhirat, kena bencikan akhirat. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan fama arani illa qad ta'addait. Tapi dia kata Rasulullah telah janji kepada aku satu janji, telah buat janji kepada aku. Aku rasa aku langgar janji tu. Terkejut Sa'ad. Sa'ad tanya dia, wa ma ahida ilaik. Apa dia yang Rasulullah janji? Dia kata, ahida ilayya annahu yakfi ahadakum mithlu zadir rakib wa ma arani illa qad ta'addait. Rasulullah janji, kata, cukuplah seseorang kamu, harta dunia ini sekadar bekalan seorang pengembara. Seorang penunggang rakib tu, banyak tu cukuplah. Janji dia dengan Nabi. Aku rasa macam aku dah lebih, aku ambil lebih. Pada hari riwayat Salman meninggal, tak banyak pun yang dia tinggal. Kira Salman, Islam tak anti harta, tapi sahabat-sahabat saleh memilih jalan yang saleh, meninggalkan dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia biak umat. Mereka meninggalkan dunia, tapi mereka menawan dunia ini berada buah cengkaman mereka. Kerajaan Islam begitu kuat, umat Islam begitu hebat, tapi pemimpin mereka bagaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bajunya ada berapa tampung, hanya ada berapa helai, 2 helai yang disalin. Dengan tongkatnya yang berjalan di kalangan umat, tapi umat sangat kaya. Sementara orang Islam hari ini pemimpinnya sangat kaya, sementara umat dia miskin. Negara-negara orang Islam, kita tengok apa yang berlaku pada Muslim Uyghur sekarang di China. Tak ada berani suara orang Islam untuk bersuara. Yang kita dengar berita Turki pergi bersuara, yang lain semua diam kerana China kuasa besar. Tapi kalau tengok kekayaan dahsyat pemimpin-pemimpin Arab dan bukan Arab, kereta-kereta mereka mewah,
Rumah mereka istana yang tak dibayangkan oleh maharaja-maharaja dulu punya besarnya. Tapi umat mereka miskin dan lemah. Salman Al-Farisi dia bagi tahu pada Nabi, janji cukuplah bekalan sekadar seorang yang penunggang. Penunggang ni bila dia naik kuda, dia tak boleh bawa banyak, dia dah berat kuda dah. Nabi kata ambil banyak tu saja, supaya berjalan laju dan sampai ke destinasi. Ini hadis riwayat Salman. Apa kata Salman? Panjang kita Salman ni. Kata Salman, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bighaidin aw baulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita menghadap kiblat masa buang air besar ataupun buang air kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Ini larangan Nabi. Sampai masuk bilik air pun ada bab Nabi bagi tahu. Dia kata allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta khira'ah. Yahudi tanya musyrikin tanya Salman, Nabi kamu ni ajak semua lah, sampai masuk bilik air Nabi buang air besar buat kecil pun ajak. Dia kata allamana kulla syai', Nabi kami ajak semua. Ni Nabi Islam ajak semua, daripada bagaimana adab masuk ke dalam bilik air sehingga adab bagaimana untuk memerintah negara dan dunia. Diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami menurunkan kepadamu kitab yang menerangkan segala-galanya. Sahabat ambil ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Abu Dzar, laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilma. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seekor burung yang berkepak sayapnya di langit melainkan disebut ilmu mengenainya kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi, daripada mana Nabi nak ambil semua ilmu itu jika bukan wahyu yang diturunkan kepada baginda? Inilah agama. Kemudian Nabi SAW ajar, antara benda yang Nabi ajar ni dalam hadis ni, tak boleh menghadap kiblat semasa kencing atau semasa buang air besar ataupun kencing. Kiblat adalah tempat, nama kiblat tempat orang Islam menghadap. Jihah ni ada 4. Utara, selatan, timur, barat. 90 darjah ke utara, 90 darjah ke selatan, 90 darjah ke timur, 90 darjah ke barat. Ke timur dan ke barat. Dalam kadar 90 tu, kalau kita menghadap ke arah itu. Artinya kalau tak di tengah-tengah, 45 ke kanan, 45 ke kiri. Kalau sampai dah 50, kita masuk daerah baru. Kalau utara dah masuk ke barat ataupun ke timur. Itu yang Nabi SAW bagi tahu, jangan menghadap. Kerana kiblat adalah tempat kita memuliakan hidup, ada kesopanannya. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar Allah, sungguhnya dia daripada ketakwaan jantung hati. Maka kita tak boleh menghadap. Kalau nak menghadap, kalau duduk tandas tu menghadap ke arah kiblat, Nabi larang. Kita kena pusing ke timur ataupun ke kiri ataupun ke kanan. Bukan pusing sikit dah, pusing sikit kalau setakat macam ni kiblat, pusing banyak ni, masih lagi daerah kiblat.
Kerana Nabi kata bainal masyriqi wal maghrib qiblah, di antara timur dan barat qiblat. Nanti kita akan baca hadis lain. Sebab itu qiblat ni lari sikit-sikit dia qiblat lagi. Setengah orang nak bagi tepat, setepat-tepatnya. Kalau setepat-tepatnya, orang dulu sembahyang tak usah semua kena berkompas, pakai agak. Arah, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, hadapkan wajah kamu ke arah masjidil haram, ke arah masjidil haram. So sebab itu hadapkan ke arah masjidil haram. Arah bukan direct ke masjidil haram. Kalau direct Masjidil Haram, tepat exactly kepada Masjidil Haram, semua orang akan gagal. Melainkan orang yang dekat-dekat nampak Masjidil Haram je lah. Maka Nabi SAW larang kita menghadap, maka hendaklah kita tak boleh menghadap kiblat. Kalau dalam tempat yang tertutup, tandas yang tertutup, juga tidak menghadap kiblat. Pasal Nabi larang. Nabi larang. Jadi kalau kita buat tandas yang menghadap ke arah kiblat, kita kena ubah dah. Sama ada kita ubah tandas ataupun kita ubah kedudukan kita. Kerana tidak boleh kita buang kotoran dalam badan kita dengan nikmat Allah, sedangkan kita menghadap ke arah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu bukan soal salat saja, tapi soal kesantunan dengan Tuhan. Itu bukan soal semayang lima waktu, rokok dan sujud, tetapi ada kesantunan di dalam semua itu. Al-Ghazali namakan Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Hidupkan maksudnya ada santunnya, hubungan dengan Tuhan. Sebab itu, ya Allah tolonglah berikan. Itu doa. Kita berdoa, ya Allah itu ada kesantunan kita dengan dia. Cara minta, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, seru kepada Tuhan, suruh Tuhanmu dalam keadaan merendahkan diri dan memperlahankan suara. Sebab bukan amin. Apa ini? Agama ada kehalusan. Hubungan dengan Tuhan itu bukan sekadar, walaupun kita tak bermaksud untuk menghadap kiblat, tujuan buang air besar menghadap kiblat, walaupun kita menghadap, kita tak bermaksud, tetapi oleh kerana itu menyanggahi kesopanan, dia dilarang oleh agama menghadap kiblat, sekalipun di dalam bangunan, seperti yang ditarjahkan oleh para ulama. Walaupun ada perbezaan pandangan pendapat dalam hal itu, segi saya akan sebut. Azan.
Bismillah. Kemudian para ulama ada berbeza pendapat berhubung dengan membelakangkan kiblat. Pada hadis ni pasal ada dalam riwayat yang akan kita tengok nanti, Nabi SAW ada dalam riwayat lain menyebut wala tastadbiruha, jangan kamu membelakangkannya, iaitu membelakangkan kiblat ketika buang air. Yang ini kita akan bahaskan insya-Allah pada kuliah yang akan datang, hukum membelakangkan. Menghadap tak boleh sekalipun di dalam bangunan. Adapun membelakangkan jika di luar daripada bangunan juga tak boleh. Tapi jika di dalam bangunan ada khilaf di kalangan para ulama. Kerana ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang mana akan kita bahaskan. Dalam hadis ni Nabi SAW larang buang air basuh istinja dengan tangan kanan yang kita telah bahaskan dulu. Wa an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar, untuk beristinja kurang daripada 3 batu. Bukan jauh 3 batu, 3 biji batu. Yani kalau sekiranya satu orang gunakan satu batu istinja, dia istijmar, boleh digunakan dua-dua. Menggunakan batu ni, kalau dia gunakan 2 nampaknya dah bersih dah. Contohnya lah, dia buang air kecil ke umpamanya, tapi Nabi kata kena bagi cukup 3. Artinya kalau dia gunakan kertas tu yang kasar tu 2, dia kena cukupkan 3. Kalau 3 tak bersih lagi, dia kena bagi 4, 5 dan seterusnya. Nabi itu dia suka Nabi kata iza stajmara ahadukum falyutir. Apabila kamu beristinja seorang kamu, maka witirkanlah, ganjilkan dia. Jadi 3, 5, 7. Jadi apabila dia gunakan tu, Nabi SAW kata jangan kurang daripada 3. Tapi kalaulah 3 masih tak bersih, kena buat sampai jumlah yang bersih. Kalau 2 dah bersih, cukupkan jadi 3. Itu yang Nabi sebut. Kemudian saya segera cepat kan masa kita ni. Wa an nastanjiya bi raji'in aw 'azm. Dilarang kita beristinja dengan kotoran binatang. Kotoran binatang, najis binatang. Tuan-tuan pernah tengok di Malaysia ni, mungkin kita tak tengok, kita lembab. Tuan-tuan di India, ni cerita India, bukan ada kaitan dengan Malaysia, di India betul ya. Di India lembu tu bila dia buang najis dia, memang semua orang duk tunggu lah. Lembu ni kira hebat lah, market dah. Supaya daging dia tu dia tak makan kan, dia tak pantai larang dia lah. Tapi najis dia tu mereka gunakan untuk bahan bakar. Dia ambil, dia campur dengan jerami ke apa, dia susun, kita tengok kat jalan tinggi. Kerana ada najis-najis binatang ni, unta ke apa, apabila dia sampai lama dia kering, nampak nak macam dengan batu. Nabi tak bagi guna dia ni untuk istinja. Tak bagi gunakan najis ni untuk istinja. Walaupun ni yang ni tak boleh guna. Satu lagi yang Nabi SAW tak bagi ialah azam dah, tulang. Kenapa Nabi SAW tak bagi? Tulang ni jika sekiranya dia disembelih, dia akan jadi makanan jin. Tuan-tuan, orang Islam ajaib. Dia bukan saja jaga binatang hak hidup ni, hak nampak ni. Jin yang tak nampak pun, hak jin dijaga. Islam ajar kita bukan jaga hak orang yang kita nampak, hak Muslim, hak non-Muslim, hak jin yang kita tak nampak pun jaga. Apa lagi agama yang begitu halus kesantunannya. Jin kita tak nampak, tapi tulang dia punya. Apabila kita campak saja tulang itu, seperti Nabi SAW bagi tahu, yang kita makan dah habis dah, tinggal tulang.
sup kaki tu kan, kaki sup kita dah makan, manusia makan belaka, ekor pun makan. Tulang, baki tulang tu kita campak dia. Nabi janji kepada jin yang datang kepada baginda, lakum kullu azmin dhukira smullahi alaihi yaqa fi aydikum awfara ma yakunu lahma. Nabi kata, bagi kamu semua tulang yang mana disebut nama Allah yang sampai pada tangan kamu, maka dia akan jadi ada daging. Kita tak nampak, jin nampak jadi daging. Jangan kita duk ambil tulang tu, bubur racun sikit-sikit, jin makan mati pula ni. Ini di alam dia. Kerana tengok agama ajak kita supaya kita, sebab tu kita tak buang air dalam lubang, dalam apa, ada binatang, ada apa, kerana agama jaga semua ni. Halusnya agama. Patut orang Islam lah sangat teliti dalam banyak hal. Jin datang kepada Nabi SAW. Kerana yang beriman dengan Nabi ini bukan saja manusia, termasuk juga jin. Allah kata, wa id sarafna ilaika nafarun minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu. Kami telah bagi jin kepada engkau, halakan jin kepada Nabi SAW. Yastami'una al-Quran, mereka dengar Al-Quran. Falamma hadaru qalu ansitu. Apabila mereka hadir, mereka kata diam. Diam untuk apa? Jin suruh kawan-kawan mereka semua diam, dengar dulu Nabi kata apa. Dalam kuliah jangan ingat jin tu jin, supaya dengar betul-betul yang Nabi kata apa. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Apabila selesai, mereka pun menghadap kaum mereka, bagi ingatan terhadap apa yang Nabi bagi. Nabi beriman padanya manusia dan jin. Jin mari menghadap Nabi, dengar apa yang Nabi ajak, buat balik kepada kaum mereka. Dan Nabi janji dalam itu, antaranya Nabi bagi kepada mereka ialah tulang tadi. Bukan Nabi bagilah dengan Allah Ta'ala lah bagi, tapi melalui lisan Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, wa kulli ba'rah alafun lidawabikum, semua najis binatang kita ni jadi untuk makanan untuk binatang dia. Rumput rampai tu jadi binatang dia. Kita tak nampak pun kita tak cemarkan dia. Jadi Nabi SAW larang. Tengok benda kotoran, najis, buang najis. Cara jangan menghadap kiblat. Cara nak buang najis, jangan bagi nampak kat orang, tertutup. Kemudian suruh kita bersihkan. Jangan basuh tangan kanan, guna tangan kiri. Masa buang tu jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Selepas daripada itu, jangan gunakan tulang. Daripada binatang, hak binatang, kebersihan, adab, sopan, semua duduk dalam tu. Hak jin pun masuk. Agama, kehidupan. Sebab itu Muslim, dia bukan saja berinteraksi dengan apa yang dia tengok, dia berinteraksi juga apa yang dia tak tengok. Tapi dia tahu wujud, dia beriman wujud. Kenapa berlaku? Allah bagi, Nabi bagi tahu tulang itu akhirnya ada daging untuk jin, kita percaya. Jadi toki-toki kedai tulang sup tu, banyaklah dia jamu jin. Ya, dapat. Walaupun kita tak tengok, tak payahlah pasang kamera malam-malam duk tengok jin main makan ke tak malam ni. Dia ada dia punya alam dia. Alam ni kita tak tahu. Tuan-tuan, kita pengetahuan terhad. Saya lalu sebut orang, handphone.
kita dial, kita duduk di Malaysia, dan kawan kita duduk di Mekah, duduk di Mesir, duduk di Turki. Dia pun cakap, duduk apa? Dia boleh pula tengok muka kita, kita tengok. Kalau benda ni dia buat di zaman Firaun, ahli sihir Firaun pun terkejut. Kami punya canggih sihir tak boleh buat yang ni, dia kata. Tapi manusia tak tahu tentang wave, tentang gelombang, tentang apa. Akhirnya manusia dapat menggunakan semua perkara yang luar biasa yang Tuhan ciptakan melalui penerokaan alam yang kita tak tahu, dan apa lagi nak muncul ke depan kita tak tahu, yang mungkin kita teroka tak habis lagi alam ni. Luasnya ilmu Allah. Apa yang ada pada hari ini, daripada handphone, daripada teknologi, daripada tukang-tukang sihir Firaun pun tak mampu buat. Alam. Bila agama cerita jin dan seumpamanya, kita percaya. Bukan kerana kita tak nampak, kita tak percaya. Tetapi ini soal metafizik. Bagaimana nak define apa yang dikatakan fizik dan metafizik itu, kadang-kadang terhad dengan pengetahuan kita. Apa yang kita rasa metafizik, satu matahari nanti dia adalah fizik biasa saja. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada sesi saja. Soalan, jika seorang perempuan mengalami haid yang lama, kebiasaan bagaimana membezakan antara darah haid dan darah istihadah? Adakah lebih 15 hari baru kita dikira darah penyakit? Hari ini dulu saya ingat kita dah sebut secara ringkas. Ni ada juga Jabatan Mufti ada buat khas perbahasan ni yang dalam kursus ni. Cuma saya sebut secara umum. Iaitu darah ni dapat dibezakan pertamanya dengan kebiasaan seseorang tu sendiri. Kalau dia biasanya 7 hari tak pernah lebih, tiba-tiba dia jadi lebih daripada itu, maka dia boleh klasifikasikan itu bukan daripada darah haid. Ataupun dia dapat membezakannya melalui warna yang berbeza, juga adalah darah haid. Ataupun jika sekiranya dia tak tahu, dia boleh juga dapat mengukur tentang dia tak pernah ada pengalaman lagi, kemudian dia boleh ukur daripada darah adik-beradik dia tempoh yang mana. Jika mereka semua tempoh 10 hari, katakanlah tempoh yang panjang macam tu, maka 10 hari lah. Yang dia ambil yang paling banyak, yang mana menghilangkan keraguannya. Apabila darah ada perbezaan dan seumpamanya, maka dia tahu itu bukan lagi darah haid dia, istihadah. Ketika itu dia basuh, dia letakkan kain dan seumpamanya. Sekarang ni ada banyak peralatan dan dia boleh solat seperti biasa. Jika dalam rumah tangga seorang selalu memarahi pasangannya, apa yang perlu dilakukan? Adakah perlu bercerai? Nak tengoklah dia marah apa. Dia ni selalu marah apa siapa misalnya, kan? Dia ni selalu masak nasi lupa tutup api, dia marah. Dah 5-6 kali dah. Kenalah marah, tapi tak bolehlah pukul. Kena ingatkan, bukanlah saya bukan sokong suami untuk marah isteri, tapi ini orang perempuan kena dengar elok sikit, dia tak puas hati pula. Laki pun boleh komplain suami, isteri pun boleh komplain suami dengan nada yang harmoni lah. Bagi tahu setiap orang tu ada approach masing-masing. Anak kita pun ada macam-macam cara. Suami itu sebagai suami, apabila dia ada watak kepimpinan dia sebagai lelaki, laki yang kita tahu dia protector, sebab tu dia jadi wali anak kita, pasal dia protector, dia pelindung. Jadi kalau pelindung, bila kita ada orang yang melindung kita, dia ada sikit watak
Kepimpinan tu dia ada sikit. Kadang mesti ada tegas dia. Kadang-kadang dia marah. Tapi tak ada lah marah, mencarut, merepek. Tak ada lah. Marah dengan kadar sebagai satu orang lelaki. Kalau kita tak, aku bangga. Suamiku kan berani kat aku. Kekejut dia takut. Apa kita nak bangga? Suami kita ala-ala pondan. Nak bangga apa? Kan? Suami kita, dia lelaki. Kerana wibawa dia, tu saya kata suami tak boleh tengok tengah-tengah malam dengar bunyi apa-apa. Suami yang takut, hampir turun, aku takut. Takkan jadi suami macam tu. Kan? Isteri dia pula yang berani. Kan? Penyamun masuk dalam rumah, suami lari masuk bawah katil, isteri yang bawa kayu pergi kejar. Apa macam tu? Mestilah lelaki. Bila ada masalah, suami bercakap, itu lelaki. Kan? Sebab tak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu qawwam di atas nisa. Kan? Tapi kalau isteri itu dia walladzi takhafuna nusyuzahun wallati takhafuna nusyuzahun, wanita-wanita yang kita takut berlaku nusyuz, fa'izuhun, nasihati mereka. Nasihat ni bukan beletiak je, kan, marah je. Marah setengah orang tak akal tak ada. Marah dia tumbuk dinding. Kalau tumbuk dinding, retak tangan dia tak apa, pecah dinding. Lepas tu pecah dinding seminggu tak apa baik. Saya dululah lama ada kecil-kecil, ada satu jiran, tak apalah dia pun tak ada lah, tuan-tuan pun tak tahu saya cerita. Marah ke isteri dia, tumbuk rumah, pecahlah rumah dia tu. Rumah pun kecil, dia pun susah, pecah keluar 3-4 hari tu terpulau rumah dia. Lepas tu cari pula paku. Orang tak ada akal. Marah, cakap apa nak marah, tapi pilih bahasa. Tak payah nak maki orang, sebut mak bapak dia, sebut lah. Kan? Zahir orang hak marah ni, muka dia pun nampak dia marah. Marah. Kan? Tapi kalau 24 jam kerja beletiak kan? Jadi macam cerita Juha yang saya cerita tu. Tahu Juha? Juha, janganlah ikut. Isteri dia suka beletiak. Dia pergi jumpa satu orang qadi. Qadi ni kata, isteri aku suka beletiak, nak buat macam mana? Dia kata, hang pergi cari ayam, hang nak bertelur, hang berbualan sangkak, hang bola rumah. Jadi dia pergi ayam nak bertelur, bola sangkak, bola rumah. Ayam hinggap, bini dia hinggap, dia lagi pening kepala. Lepas tu dia pergi kat qadi, dia habaq apa punya nasihat. Bukan kata nak selesai masalah, lagi pening kepala. Dah orang mai jumpa dia. Orang mai jumpa Juha. Juha yang habaq tu. Lepas tu dia kata kalau tak jadi juga, dua-dua tu ayam tu hang jangan buang, hampir cari kucing hang nak mengawan. Bola sangkak, bola rumah. Dengan kucing bising, ayam bising, lagi pening dengan bini beletiak. Boleh gila aku macam ni. Dia pergi balik, kata macam mana lagi, bukan selesai masalah, lagi banyak masalah. Dia tunggu Ustaz, tunggu lagi, pening dia lagi seminggu. Seminggu dia mai, hampir buang hak dua-dua tu, ayam dengan kucing tu. Buang-buang, hamai balik 2 hari mai. Lega dia kata. Ya, tu dia kata. Sikit dah, kalau campur ayam dengan kucing tu lagi banyak. Jadi kuih banyak, dia lega. Bukan macam tu lah, itu kan nasihat yang bagus. Tapi maksudnya, adakah boleh bercerai? Kalau soalan dia tanya, sebenarnya manusia ni boleh bercerai jika sekiranya dia mau. Talak boleh dilakukan. Kita baca dalam hadis apabila sahabat Nabi SAW, isteri dia mengadu, wala a'tibu ala dinihi wala khuluqihi walakinnani akrahu kufra fil Islam. Aku tak suka, aku tak petikai agama dan akhlak dia, tapi aku tak suka kufur dalam Islam, lawan suami. Nabi kata, aturidin hadiqatahu, kau nak bagi balikkan mahar dia, kebun dia nak bagi. Dia kata nak bagi balik kebun dia. Nabi perintahkan isteri dia supaya suami dia supaya mentalakkan dia. Kata Ibn Qudamah Al-Maqdisi dan Al-Mughni, kalau suami kata kepada isteri benar-benar hina keluarga dia, maki mak bapak dia dan hina diri dia yang melampau,
dia boleh meminta supaya dipisahkan rumah tangga. Tapi kalau setakat sikit dia kata dapat saya jawab ni, balik-balik tak ada ni, mufti kata boleh cerai ni. Oh janganlah. Ha? Okey, ada soalan lain? Tak ada ah. Letih terus. Ya. Dalam hadis itu dia kata kullu azmin dzukira smullahi alaihi, semua tulang yang disebut nama Allah padanya. Jadi kalau yang tak sebut nama Allah tu dia tak angkat lah. Jadi hak tu yang diminta. Jin kafir ni Allah alam lah, hak ni yang diminta. Jadi jin kafir makan macam mana Allah alam kan. Kalau tak sebut nama Allah, tak ada pula hadis kata dia jadi daging ke tak. Hadis kata ni. Cuma ulama kata kalau tak sebut nama Allah, tulang tu, tulang binatang yang tak disembelih, tulang tu dia najis. Dia kata bila dia najis, itu sebahagian dalam mazhab, bila dia najis, dia tak boleh digunakan najis untuk buang najis. Itu alasan mereka yang kedua. Dalam masalah itu. Jin ni makan, jin apa? Jin isap darah ke apa? Tak tahu. Jin ni makan tulang nah, dia tak. Kalau jin duk main duk isap darah orang ni, saya ingat habis orang ni. Ada ke soalan? Ya. Pintu tandas tak perlu ubah. Yang tak boleh menghadap kita semasa buang air besar. Kita tak boleh menghadap. Sama kalaupun kita tak ubah tandas tu, tapi kita bila buang air besar kita tak menghadap. Kita duduk kiri ke duduk kanan tak tahu nampak macam mana kan. Kan? Tak ada masalah lah. Tapi kita bimbang orang lain yang mai tetamu rumah kita, dia tak tahu lah kiblat tu, dia pergi menghadap pula lah kan. Jadi kita ada sedikit tanggungjawab lah. Sebab itu elok kita pastikan dia tidak menghadap ke arah kiblat. Pintu tak ada masalah. Pintu tu tak penting pintu duduk tak mana, kita tu jangan menghadap. Mungkin pintu duduk kanan ke kiri ke, pintu menghadap kiblat, tapi toilet tu tak menghadap kiblat. Misalnya dia daripada kiri ke daripada kanan, boleh saja untuk berlaku hal yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan. Dah kuliah? Tak ada? Nak kenuri? Jangan apa? Minggu depan. Kan minggu lepas. Minggu depan siang tuan-tuan nak pergi kenuri. Tak apa, ada tak ada ni tuan-tuan tunggu. Saya tengok dalam, saya maklumkan dalam ni lah, bila ada poster tu ada lah insya-Allah. Okey. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.